Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 2 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar kamu semua hari ini? Cikgu harap kamu semua sihat, happy, dapat menonton video YouTube cikgu dengan baik dan memahami apa yang telah cikgu ajar. Sebab cikgu buat YouTube ini untuk memudahkan ibu bapa kamu akses cikgu punya YouTube, supaya kamu dapat belajar dengan baik. Sebelum ni cikgu gunakan kaedah WhatsApp. Cikgu hantar video cikgu guna WhatsApp kelas. Menyebabkan kadang-kadang ibu bapa kamu terpaksa download lama untuk menonton video cikgu. So, kali ni cikgu gunakan YouTube. So, murid-murid jangan lupa subscribe ya. Subscribe YouTube cikgu Fazli Mauzuki supaya kamu dapat info-info berkaitan dengan matematik tahun 2. Boleh? Okey, kita akan sambung PDPR kita pada hari ini dengan tajuk membandingkan pecahan. Bandingkan pecahan. Okey, bandingkan pecahan. Sebab apa kita bandingkan pecahan? Untuk tahu pecahan mana yang kecil, yang lebih kecil atau lebih besar. Okey. Tujuan kita belajar membandingkan pecahan ialah untuk kita tahu pecahan mana yang lebih besar ataupun pecahan mana yang lebih kecil. Kita bandingkan dua pecahan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut compare. Okay, two fraction. Kita bandingkan dua pecahan untuk menentukan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Okey. Dengar senang. Memang senang. Okey. So, contoh. Okey, situasi 1. Kalau penyebut sama nilai. Okey, situasi 1 kalau penyebut sama nilai. Apa maksud dia? Contoh, kalau 2/5 dengan 3/5. Soalan dia, pecahan mana yang lebih besar? 2/5 ke 3/5? Untuk tips membandingkan pecahan, kalau penyebut dia sama, kamu tengok nilai pengangka yang besar. Nilai pengangka yang besar menunjukkan bahawa pecahan tersebut merupakan pecahan yang lebih besar. Kalau penyebut dia sama. 5/5. Okey, so dekat sini 3/5 merupakan pecahan yang lebih besar. Lebih besar daripada 2/5. Okey. Yang ini berdasarkan situasi 1 kalau penyebut dia sama. Okey, kalau cikgu lukis 3/5 ni, sebab apa 3/5 ni besar? Okey, cikgu lukis Dia lukisan kedua-dua sama. Kedua-dua sama. 1, 2, 3, 4. Okey, mesti sama besar. Konsep dia mesti sama besar. Baik, saya ingat 5. Okey, ini pun sama besar. Okey. Okey, yang atas 2/5.
Yang bawah 3/5. Okey. Kalau kamu dapat hadiah kek, yang mana kek yang kamu suka? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah kan, sebab apa? Dia lebih besar. So, berdasarkan gambar rajah ini, 3/5 dengan 2/5, 3/5 lebih besar bahagian dia daripada 2/5. Kalau penyebut dia sama. Boleh? Kalau penyebut dia sama, 3/5 lebih besar daripada 2/5. Faham tak? Faham tak? Ini kalau merupakan ini kalau situasi yang pertama. Situasi 1. Situasi 1. Kalau penyebut sama nilai. Kalau penyebut sama nilai, kita tengok atas dia. Kita tengok pengangka dia. Kalau pengangka dia besar, bermakna dia lebih besar. Yang ini lebih kecil. Boleh? Okey, sekarang kamu tengok situasi 2 pula. Situasi 2. Situasi 2. Macam Doraemon pula. Situasi 2. Kalau penyebut tak sama. Okay. Contoh 1/2 dengan 1/5. Okay. Kalau penyebut tak sama, pengangka sama. Dia penyebut tak sama, tapi atas dia sama. Okay, 1/2 bahagian, 1/5 bahagian. Okey, cikgu ceritakanlah. Okey, yang ni kamu kongsi dengan 2 orang. Yang ini ada kek yang sama, ada kek sama besar. Yang kek sama besar tu, yang ini kamu kongsi 2 orang. Yang ini pula pecahan ni sama juga kek dengan ni, kamu kongsi 5 orang. 5 orang. Yang mana pecahan yang ataupun yang mana bahagian yang lebih besar kamu dapat? Yang ni lah. Sebab 1/2 ni lebih besar. Kalau kita contoh 1/2 kan. Ni 1/2. Salah 1/5. Okey. 1, 2, 3. Tak sama besar. Sekejap. Dia bikin sama besar. 1, 2, 3, 4. Tak sama besar pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang tak sama besar lah. Okey, yang tak sama besar. Okay, yang ni 1/5. Okey, antara 1/2 dengan 1/5, yang mana kamu suka? Mestilah 1/2 sebab kamu cuma kongsi 2 orang saja. Ali dengan Abu saja kongsi, kamu ataupun kamu dengan Abu saja. So bahagian kamu lebih banyak. Kalau kongsi 5 orang, kamu akan dapat sedikit. Betul? Kalau kongsi 5 orang, kamu akan dapat sedikit. Boleh? Boleh tak? Faham tak konsep dia? Okay, satu lagi contoh. Satu per 8 dengan 1/6. Okay, sekarang bawah tak sama, atas sama. So, kamu tengok bawah dia. Okay, kamu tengok bawah dia. Kalau bawah dia lebih kecil, bermakna dia lebih besar.
Sebab apa? Sebab 1/6 kamu hanya kongsi 6 orang saja. Yang ni kamu kena kongsi 8 orang. So bahagian kamu lebih kecil. Yang ni bahagian kamu lebih besar. So yang ni lebih besar lah bahagian kamu. Faham tak? Faham tak maksud membandingkan pecahan? So tengok kalau penyebut dia tak sama tapi pengangka dia sama, kamu tengok 6 dengan 8. Bandingkan yang mana lebih besar. So yang ni lebih besar. Sebab apa lebih besar? Sedangkan dia 6 kecil kan. Tapi yang 6 ni bermaksud kamu berkongsi 6 orang. Satu kek berkongsi 6 orang. Berbanding satu kek berkongsi 8 orang. Tentulah bahagian yang lebih besar. Betul? Faham tak? So itu yang dinamakan membandingkan pecahan. Okay. Nak test kamu. Okay. 2/6 dengan 5/6. Pecahan mana yang lebih besar? Kita tengok bawah, sama tak? Sama. Kalau bawah sama buat apa? Tengok atas. So 5 lebih besar kan? So ini merupakan pecahan yang lebih besar daripada 2/6. Okey. Kalau ni pula 2/7 dengan 2/5. Okey, yang mana lebih besar? 2/7 ke 2/5? Yang ni kamu kena kongsi 7 orang. Yang ni kamu kena kongsi 5 orang. So yang ni lebih besar. Faham tak? Boleh. So lepas ni kamu akan belajar tentang perpuluhan pula. Kita masuk tentang perpuluhan pula. Tajuk baru kan? So faham ya, bandingkan. Okay, lepas ni kita akan masuk tajuk perpuluhan.